Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita akan belajar, kita akan dedahkan format baru biologi KSSM dan juga cara jawab contoh soalan semua yang saya akan tunjuk hari ni. So, kalau kamu ada buku catatan, better catatlah. Okey, tips-tips semua ada dalam ni. Kalau ada soalan, boleh tanya sepanjang saya terangkan ya. Okey, bismillah. Jom kita belajar. Okey. First thing, kamu kena tahu dulu apa yang ditaksir oleh subjek biologi ni. Yang tu yang pertama sekali kamu kena tahu sebelum kita tengok format soalan. Semua soalan yang dibuat, dia berdasarkan beberapa elemen ni. Kemahiran proses sains, manipulatif, sikap saintifik, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dengan mencipta. Yang mengingat, memahami ni, ini adalah soalan senang lah. Aplikasi analisis biasanya soalan yang sederhana. Okey, soalan yang agak sukar biasanya menilai dengan mencipta. Yang ini soalan susah. Okey, jadi ini yang first kamu kena tahu. Berdasarkan benda ni lah dia buat soalan. Kita pergi pada format. Okey, tengok aras kesukaran item. Jadi sebenarnya nak dapat A untuk biologi ni tak mustahil. Sebab aras rendah dia letak banyak. Biasanya 60% calon boleh jawab dengan betul. Jadi kalau aras rendah ni kamu dapat jawab full mark, tak ada masalah untuk kamu dapat lulus sederhana dan boleh dapat A- lah. Kalau aras yang sederhana ni 60% calon boleh jawab. Cuma aras tinggi ni je biasanya 40% yang boleh jawab betul. Ini yang membezakan A dengan grade-grade lain lah. Okey, ini aras kesukaran. Daripada sini dia buat soalan. Okey, next. Format pentaksiran. Ada 3 jenis kertas. Saya rasa yang ni kamu dah tahu. Okey, iaitu biologi kertas 1 objektif, kertas 2 subjektif dan kertas 3 ujian amali. Ujian amali maksudnya kamu buat ujian amali on field ataupun live dekat makmal. Dan daripada ujian amali tu kamu akan dapatkan jawapan soalan. Dia lain sikit daripada tahun-tahun lepas. Okey. Nanti yang untuk hari ni cikgu akan fokus kertas 1 dan kertas 2 sahaja. Siri 2 nanti saya akan fokus kertas 3. Okey, setakat ni boleh Boleh cikgu. Okey, thank you. Apa-apa soalan tanya terus. Okey, next. Kita kena kenal dulu kertas 1. Kertas 1 ni item objektif, aneka pilihan, aneka gabungan. Aneka pilihan ABCD lah, aneka gabungan tu yang ada 1, 2, 3, 4 huruf Roman tu. Okey, 40 soalan, 40 markah. Wajib jawab semua soalan dan dapat 40 markah lah. Kalau dulu 50 markah, sekarang 40. Okey, jadi soalan objektif dah jadi sikit. Kertas 2, subjektif dia berstruktur, subjektif yang pendek-pendek, berstruktur, respon dia terhad dan ada juga subjektif yang respon terbuka. Maksudnya ada struktur pendek dan ada juga esei. Okey, nanti kita akan tengok contoh struktur pendek dan juga esei lah. Okey, bahagian A ni ada 8 soalan, 60 markah. Dia 8 soalan tu, dia akan jumlah dia 60 markah, kena jawab semua soalan. Bahagian B 20 markah, 2 item, pilih 1 soalan saja. Okey, bahagian C ni wajib jawab 20 markah. Jadi kamu tengok jumlah dia 60, 20, 20, so 100 markah untuk kertas 2. 40 markah untuk kertas 1. Okey, next, ujian amali. Yang ketiga ni. Item subjektif berstruktur. Kena buat amali untuk dapat jawapan. Okey, ada satu soalan je, 15 markah sahaja. Dia sebenarnya satu kertas gabung 3 subjek. 15 kimia, 15 fizik, 15 bio. Tapi tu nanti minggu depan baru kita cerita. Okey, jadi keseluruhan markah dia adalah 155. Betul, 100 campur 15 campur 40, 155. Nanti dia akan convert jadi 100%. Dia akan convert jadi 100%. Dia akan tukar jadi 100% lah. Itu pertama. Okay, next. Yang ni kertas 1. Kertas 1 ni biasanya mudah lah.
Dia daripada tahap mengingat sampai tahap analisis. Yang paling bawah ni kiranya kemahiran dia makin tinggi lah. Ke bawah makin tinggi kemahiran dia. Dari mengingat sampai analisis saja, masa dia 1 jam 15 minit untuk 40 soalan. Okey. Kemudian kertas 2 mengingat sampailah mencipta. Daripada aras yang paling mudah sampai aras yang paling sukar. Okey, 2 jam 30 minit. Saya dah jelaskan tadi ada bahagian A, B, C. Semuanya 100 markah. Okey, dan last sekali amali kertas 3. Sesi merancang 5 minit. Sebabnya dia satu soalan bio tu 45 minit. Jadi 5 minit ni adalah masa untuk kamu rancang. Kamu nak susun radas, kamu nak buat macam mana. Tapi tak boleh buat apa-apa lagi. Kena rancang dulu, susun dulu macam mana nak buat. Bila dah start tu 40 minit tu baru kamu buat eksperimen dan jawab. Itu maksud dia. Nanti kita akan belajar minggu depan ni. Okey, jadi aras kesukaran dia gunakan nisbah 5-3-2. 5 senang, 3 sederhana, 2 sukar. Okey, dan kita boleh guna kalkulator saintifik untuk 3-3 kertas. Tak ada masalah. Okey, yang tu clear Okey, next. Ya, cikgu. Saya nak pergi kertas 1 dulu. Yang ni familiar lah. Okey, apa tips kertas 1 ialah pilih jawapan yang paling tepat. Itu tips yang paling penting. Paling tepat. Sebab biasanya kadang-kadang ada 2 jawapan yang kita nampak dia betul. Tapi kena pilih yang paling tepat. Saya akan tunjuk contoh soalan yang mengelirukan sekejap lagi. Okay, kita cuba soalan yang pertama. Okay, ini contoh soalan daripada lembaga. Lembaga peperiksaan untuk form yang baru ni. Tengok soalan ni sambil kita ulang kaji. Okay, boleh nampak. Rajah 2 menunjukkan keadaan sel darah merah selepas mengalami proses X. Apakah fenomena yang menyebabkan proses X? Fikir dulu. Okey, kejap lagi. Kita tengok. Apa jawapan dia? Kamu nampak apa jadi pada sel darah merah ni? Mengecut. Okey, dia kecut. Okey, yang ni senang. Ni soalan senang, paling simple. Ini adalah kategori soalan mengingat. Mengingat maksudnya kalau tak baca tak ingat. Itu je mengingat ni. So soalan paling senang lah. Okey, jadi apa jawapan dia? A. Krenasi. 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 Okey, bagus. So tengok jawapan dia. Betul, krenasi. Itu je lah. Yang ni soalan simple. Soalan simple macam ni kamu tak sepatutnya salah. Jangan salah. Tak baca, tak dapat lah. Itu je. Okey, soalan kedua. Soalan ni soalan sederhana. Soalan ni soalan aplikasi. Maksudnya kamu aplikasi apa yang kamu dah belajar dalam situasi soalan. Okey, contoh. Diagram 8 ataupun rajah 8 menunjukkan 2 kelas makanan. Okey, antara bahagian A, B, C, D yang manakah mencernakan dua-dua kelas makanan ni? Yang pertama sekali kamu kena kenal dulu lah kelas makanan ni. Kelas makanan apa ni? Ni. Okay, this one is protein. Ni buat latihan sekali This one is? Carbohydrate. Okay, karbo. Maksudnya dekat mana pencernaan kedua-dua ni berlaku? Okay, kena tahu dulu A ni apa. A ni mulut lah. Okay, B apa B? Perut. Perut. Okay, C? Duodenum. Duodenum. Okay, good. Okay, D? Usus besar. Usus besar atau kolon. Okay, nice. Okay, sekarang yang mana satu dia cernakan dua-dua kelas makanan ni? Fikir lo. Tak apa. Salah tak apa. Kita belajar ni. Okay, mulut dia cernakan apa? Carb. Okay, kanji. Okay, good. So, kanji je. So, tak boleh lah. So, A dah salah. Okay, perut dia cernakan apa? Protein. Yes, very good. Protein sahaja, betul? So, B dah salah. B dah salah dah. Okay, usus besar. Duodenum. Sorry. Duodenum dapat enzim daripada mana? Pancreas. Okay, dari pankreas. Jadi, apa nama enzim dia? Lupa cikgu. Lupa, tak apa. Lipase, amylase dengan trypsin. Okay.
Tripsin ni untuk cernakan polipeptida jadi peptida, maksudnya protein lah. Amylase ni untuk kanji jadi maltosa. Lipase ni untuk lipid lah. Lipid jadi asid lemak dengan gliserol. So nampak tak dekat pankreas pula, dekat duodenum ni, dia cernakan kanji dan dia cernakan protein sekali, betul? Betul cikgu. So jawapan dia C. C. D tak boleh sebab? Tidak akhir. Dia dah penyerapan mineral. Yes, very good. Penyerapan vitamin dan air. Okey, boleh? Vitamin, mineral, air. Okey, boleh? Boleh, Boleh, cikgu. Abang. Ni soalan sederhana ni. Soalan sederhana. So harap-harap boleh jawab lah ni. So dapat lah ni, betul. Okey, fine. Ini contoh soalan LPM Okey, next. Ni susah sikit. Okey, yang ni tingkatan 4 apa turasan tu? Ultra turasan. Okay, apakah bahan yang terdapat dalam X? Mana X? Ni X. Okey, boleh nampak sini. Yang ni salur darah tu kan? Yang ni nefron ni. Okey, yang ni glomerulus. Bila ada darah tu masuk, ada perbezaan tekanan hidrostatik tinggi. So, dia terturas keluar. Terturas keluar ni nama dia hasil turasan glomerulus. Apa yang ada dalam hasil turasan glomerulus ni? Yang tu yang kamu kena tengok. Okay, saya bagi clue Bila dia terturas, yang keluar ni adalah bahan-bahan yang cukup kecil lah yang boleh lalu. Boleh terturas keluar. Bahan-bahan yang besar, struktur yang besar dia tak boleh keluar daripada kapilari tadi, kapilari glomerulus ni. So, kamu boleh fikir apa jawapan dia. Cuba try. 3, 4. 3, 4. Apa dia cakap tadi? Soalan dia. Manakah bahan-bahan yang terdapat dalam X? Maksudnya yang berjaya terturas keluar. Maksudnya yang kecil lah, bukan yang besar. Yang besar tak boleh keluar. Bahan-bahan dalam darah yang besar tak boleh keluar. Okay, jadi boleh pilih yang mana yang kecil kat sini. Jawapan kamu A, B, C, D? Saya jawab C. Okay, kamu jawab C Okay, so jawapan dia ialah semua benda ada dalam hasil turasan glomerulus ni. Kecuali protein plasma. Sebab protein plasma ni dia besar lah. Dan juga sel darah. Sel darah besar, tak boleh keluar, tak boleh terturas keluar. Jadi jawapan dia glukosa dan asid amino. So jawapan dia A. Eritrosit apa cikgu? Eritrosit ni adalah red blood cell, sel darah merah. Okay. Nama lain dia. Sel darah merah eritrosit Okey, boleh? Boleh cikgu. Protein plasma ni dia besar lah, tak boleh lalu. Okey, next. Okey, jawapan dia 1 dan 2. Okey, ini contoh soalan objektif lah. Ini soalan yang application Okey, next. Ni soalan mengelirukan. Saya nak kamu tengok betul-betul soalan ni. Ambil masa, fikir jawapan. Apa akan berlaku kepada tumbuhan jika tak ada stomata? Fikir dulu, jadi cikgu bagi jawapan. Dapat? D. D. Donkey Ya cikgu. Okey. Pandai lah, betul. Okey, betul. Saya expect ada yang salah. Okey, bila tak ada stomata, jawapan yang dekat-dekat betul kan, yang mengelirukan lah, adalah apa tu? B dan D tau. Dia akan jadi agak keliru lah kalau dia kabur dengan konsep. Tapi yang B ni salah sebab apa? Sebab dia cakap pertukaran gas tidak dapat dilakukan. Dia cakap macam tu. Memang stoma ni untuk pertukaran gas. Dia kata tak boleh dilakukan. Tapi sebenarnya tak tepat sangat sebab lenticel ada. Lenticel ada lagi. Stoma tak ada tapi lenticel yang dekat batang, liang-liang kat batang tu ada kan? So pertukaran gas masih boleh berlaku walaupun tak ada stoma. Okey.
Tapi tumbuhan dia memang akan mati sebab stroke haba, sebab dia tak boleh nak sejukkan diri. Yang tu betul. Sebab stoma ni sambil-sambil dia buka ni, dia juga bawa haba keluar. Haba keluar untuk sejukkan tumbuhan. Jadi kalau stoma ni tak ada, lentisel tak boleh tolong sejukkan tumbuhan. Dia cuma dekat bahagian batang je, bahagian daun tu siapa nak sejukkan. Jadi haba daripada tumbuhan dikeluarkan melalui stoma. So stoma ni sangat berguna. Kalau tak nanti dia akan mati sebab stroke haba. Betul lah, sebab panas. Okey, tahniah sebab betul. D Okey, next. Okey, try ni. Antara berikut yang manakah akan berlaku jika struktur R koyak dalam satu kemalangan. Maksud R ni adalah diafragma. Diafragma. Okey, diafragma ni koyak. Okey, tengok jawapan dia. A, tekanan dalam rongga toraks lebih rendah berbanding tekanan dalam rongga abdomen. Tahukah rongga abdomen? Perut bawah ni, bahagian perut. Rongga toraks dalam kawasan tulang rusuk ni lah. Dalam kawasan toraks ni. Okey, so A, tekanan dalam rongga toraks lebih rendah. B, lebih tinggi. C, sama dengan tekanan rongga abdomen. Mana satu jawapan dia? Fikir dulu. Ni soalan ni agak sukar lah orang cakap sebab kita kena analisis maklumat tu. Dah fikir? Nampak tak soalan tu? Nampak B, cikgu? cikgu. Okey. A, B, C, D. A, B, C, D. Okay, which one? Heidi jawab B. Heidi B Okay, ada lagi? Tak ada dah? Okay. C, cikgu. C, okay. Jawapan yang betul adalah C. Jawapan yang betul adalah C. Sebab kita tahu diafragma ni dia naik atas turun bawah kan. Dia melengkung ke atas lepas tu dia mendatar ke bawah jadi rata. Dia yang mengawal tekanan dalam rongga toraks. Jadi bila dia bocor, tekanan luar dengan dalam rongga toraks tu menjadi sama. So C. Everywhere is the same lepas dia bocor. Itu masalah. Dia tak boleh nak kawal tekanan lagi dah. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay, thank you. Boleh, cikgu. Okay, setakat ni okay Kertas 2 bahagian A. Takut habis awal pula ni. Kertas 2 bahagian A. Okay, tengok. Ini teknik jawab kertas 2 Pertama, kalau bahagian A ni biasanya struktur dia macam 1 markah, 2 markah, 3 markah. Jadi, dia kamu tak perlu nak panjang-panjang. Jawapan untuk bahagian A perlu tepat, ringkas, padat. Tak perlu salin semula sebahagian soalan. Ini bukan macam bahasa Melayu lah. Tak payah salin balik soalan. Maksudnya kalau dia kata, apakah keadaan sel? Keadaan sel ialah, tak payah. Terus nyatakan je, plasmolisis. Macam tu. Okay, clear Sebab ni biologi. Jawapan anda boleh diberikan dalam bentuk angka, perkataan, ayat ringkas, persamaan, rajah atau jadual. Yang ni saya nak betulkan sikit. Sebenarnya ada banyak yang bercanggah pendapat. Adakah struktur yang pendek ni boleh buat jadual ke tak? Struktur ni. Saya tak galakkan kamu buat jadual. Dengar dengar cikgu cakap Saya tak galakkan kamu buat jadual. Buatlah ayat penuh. Maksud saya buat ayat, jangan buat jadual. Contoh kalau dia tanya apakah perbezaan sel darah merah dan sel darah putih. Contoh So jawapan kamu boleh je buat jadual kan. Sel darah merah ada nukleus. Sel darah merah tak ada nukleus. Sel darah putih ada nukleus. Contoh. Okey. Jadi buat ayat. Ayat contoh dia. Sel darah merah tiada nukleus manakala sel darah putih ada nukleus. Guna perkataan manakala. Dalam satu ayat kalau soalan banding. Kenapa saya tak galakkan jadual? Sebab ada beberapa masalah bila kamu buat jadual, kamu mungkin akan ada missing points. Itu masalah dia. Contoh saya bagi Contoh sel haiwan, sel tumbuhan. Sel tumbuhan contoh buat dinding sel. Lepas tu buat dinding sel contoh tiada dinding sel, yang ni ada. Tulis tiada ada je. Macam dia takut dia missing points. Patutnya kamu tulis ayat lengkap. Tiada dinding sel, ada dinding sel. Macam tu. Nanti dia akan jadi terlampau ringkas. Okay, clear
Better janganlah. Nanti saya tunjuk soalan, jangan risau. Markah setiap soalan memberi panduan kepada anda. Maksudnya kalau satu markah, satu isi. Kalau dua markah, dua isi. Kalau tiga markah, tiga isi. Okey, boleh Ruang jawapan juga memberi panduan pada anda tentang panjang atau ringkas jawapan. Tengok ruang jawapan tu. Kalau banyak baris, maksudnya banyaklah jawapan dia. Itu tips-tips dia. Okey, next. Apa lagi? Rajah mesti dilukis dengan pensel. Jangan lukis rajah dengan pen. Tak boleh. Tapi label dengan pen. Rajah sepatutnya label lah. Dan label dengan pen. Lukis dengan pensel. Okey. Rajah yang dilukis tak payah shading Tak perlu artistik. Dia kemas clean label dengan anak panah. Lurus. Okey, jawapan bahagian awal seringkali berkaitan dengan pecahan soalan seterusnya. Maksudnya, kalau jawapan nombor 1A, biasanya dia akan ada kaitan dengan 1B, 1C. Dia akan ada kaitan. So, jangan hilang dia punya sequence tu. Atau turutan dia. Okey, maksudnya A jawab lain, B jawab lain. Dia dah tak ada kaitan tu salah lah. Kalau pengiraan, mesti kira dengan jelas dan juga mesti unit yang betul. Unit kena ada. Dan unit tu mesti betul. Okey, boleh? Okey, next. Mari kita tengok soalan. Ini maksud soalan struktur bahagian A. Soalan kertas 2 bahagian A. Okey, tengok. Soalan simple je ni. Apa jawapan ni? Bab 15 tingkatan 4. Namakan struktur berlabel R dan S. Nampak? 2 markah. Okey. So, R ni apa? Placenta. Good. Placenta. S? Tali pusat. Tali pusat. Macam ni jawapan dia. Tak payahlah struktur yang berlabel R adalah placenta. Tak payah. So, kamu dapatlah 2 markah di sini. Itu je. Okey, boleh? Ini simple soalan. Soalan simple. Dia biasanya dia akan mulakan dengan simple dulu. Dan soalan tu akan berkait. Ni ada jawapan saya dah letak. Nanti PowerPoint tu ada jawapan, jangan risau. Okey, next. Nyatakan fungsi arteri DS. Dia makin susah sikit-sikit. Fungsi arteri DS. S tadi apa? S tu tali pusat. Apa fungsi arteri tali pusat? Triang cikgu. Angkut darah kaya. Okay, very good. Angkut. Nanti gunalah perkataan mengangkut Angkut darah. Terbalik. Angkut darah kaya dengan karbon dioksida. Boleh catat ni. Nanti dalam PowerPoint pun ada. Karbon dioksida dan bahan buangan. Bernitrogen. Yes, bernitrogen. Dari siapa ke siapa? Dari fetus ke Placenta. ibu ataupun placenta. Ini cara jawab dia. Walaupun satu markah, kena explain macam ni. Boleh? Boleh cikgu. Okay, good. Fetus tidak berupaya melindungi dirinya dari jangkitan penyakit. Ini baru bahagian B ni, tengok. Bagaimanakah struktur R terlibat dalam mekanisme pertahanan badan fetus? R tadi adalah placenta. Sebab tak payah reverse belakang lah. Placenta. Macam mana placenta ni boleh mempertahankan fetus dari jangkitan penyakit? Yang ni kena tahu. Apa yang placenta bagi pada fetus? Yang tu kaitan dia. Macam mana dia boleh pertahankan fetus? Maksudnya berkaitan dengan apa yang dia boleh bagi pada fetus. Dia minta bagaimana. Lepas tu dia minta berikan sebab. Kamu kena tengok fokus dia. Dia minta 2 benda ni. Sebab dan bagaimana. Bila ada kertas exam tu, kamu conteng je kertas exam tu. Garis je apa yang penting. Mekanisme pertahanan. Okey, apa yang placenta bagi pada fetus? Dia bagi oksigen. Dia bagi nutrien. Ada lagi tak benda dia bagi? Antibody. Very good. Antibody. Antibody ni yang lindungi fetus. Okey, so kita tengok jawapan dia, proper jawapan. Okay. Bila ada soalan macam ni, okey, nampak ni jawapan dia. Placenta berfungsi sebagai tapak pertukaran bahan antara fetus dan ibu. Yang ni satu markah. Placenta berfungsi sebagai tapak pertukaran bahan antara fetus dan ibu. Kita cerita kenapa placenta ni
boleh lindungi fetus? Sebab dia ni tapak pertukaran bahan. First. Cerita dulu. Kalau nak lagi afdal, sebutlah struktur R ni placenta. Okey. Antibodi dari darah ibu ni, dia meresap ke dalam darah fetus melalui placenta. Satu markah. Jadi, melindungi fetus dari penyakit. Satu markah. Jadi dapatlah 3. Okey, boleh. Maksudnya dia cerita macam mana benda tu jadi. Macam mana benda tu jadi sebab dia tapak pertukaran bahan. So kita dah jawab soalan bagaimana. Jadi sebab antibodi tu meresap daripada ibu ke fetus. Jadi barulah boleh lindungi daripada penyakit. Benda-benda ni dia bagi markah. Okey, boleh Kalau kamu jawab lebih poin, contoh kamu jawab 4 ayat atau 5 ayat, tak apa ke? Tak apa. Dia akan cari poin yang betul kat situ. Faham? Kalau kamu takut kan, kamu takut kamu jawab banyak kan, tak ada masalah. Cuma dia akan cari poin yang betul kat situ. Tapi janganlah buat macam ni, slash ni. Ni bahaya. Slash ni maksudnya dia ingat dia boleh lepas lah. Contoh dia jawab A atau B ke. Tak boleh lah. Dia akan jadi bercanggah jawapan tu. Jawab A je lah. Tak payah nak buat slash. Okay. Kena firm lah. Okay, next. Wajarkan. Wajarkan ni maksudnya beri sebab. Mengapa fetus mempunyai sistem peredaran darah yang berasingan daripada ibu dia. Berikan sebab. Kenapa fetus ni mempunyai sistem peredaran berasingan dari ibu dia. Kenapa tak bercampur? Elak Kita daripada pengaglutinan. Kita dah belajar kan. Pertama, pengaglutinan. Nak elak pengaglutinan. Ni kita imbas balik pengaglutinan. Lagi satu, kita takut tekanan darah ibu tu nanti menyebabkan salur darah fetus Pecah. salur darah fetus pecah. Kita ada poin, betul tak? Tapi nak susun ayat balik. Okey, apa lagi? Melindungi fetus daripada Bahan bahan toksik. kimia. Daripada toksik. Elak daripada toksik bahan kimia. Nampak? Kamu dah dapat dah poin. Okey, cuma nak susun ayat je yang cantik. Itu je yang kamu kena belajar sekarang. Okey, sekarang kita tengok contoh jawapan. Kenapa? Pertama, dia melindungi fetus daripada, buatlah ayat melindungi fetus daripada setengah bahan kimia seperti toksin dan bakteria yang boleh meresap masuk ke dalam darah fetus. Sebab dia berasingan, so bakteria tak boleh masuk. So, menghalang salur darah fetus yang halus daripada pecah akibat tekanan darah ibu yang tinggi. Okey, betul lah apa yang kamu cakap tadi. Yang ketiga, menghalang pengaglutinan atau penggumpalan darah daripada berlaku dalam fetus. Sebab kumpulan darah fetus ni takut berbeza daripada ibu. Okey, dapat 3 markah. Pandai. 3-3 yang kamu cakap tu betul lah. Okey, cuma belajar jawab cara yang proper. Boleh Okey. Belum tengok esei lagi Sat. Okey, kita tengok ni. Sempat tak ni? Sempat kot insyaAllah. Okey, tengok gambar ni. Kita cuba revise. Namakan bahagian berlabel P dan Q. Mana P? Tak nampak. Tu cikgu atas sekali. Cikgu tak nampak. Okey, P. Ni P ni. Apa ni? Dua lapisan fosfolipid. Okey, very good. Dwi lapisan fosfolipid. Okey, mana Q? Saya tak nampak lah Q. Ni. Ya Allah. Ni apa ni? Protein liang. Pembawa. Cuba tengok. Pembawa. Cuba tengok gambar. Gambar ni. Sat. Ni daripada substance A. Ni protein pembawa. Ya ke? Tengok balik. Betul lah. Okey. So, P adalah dua lapisan fosfolipid. KQ adalah protein pembawa. Betul. Sebab nampak cara terbuka tu. Kalau protein liang dia straight je. Dia masuk macam tu je. Okey. So, next. Namakan cara pergerakan bahan A dan B merentasi membran plasma. Okey, nak tengok balik ke? Tengok balik gambar. Okey, nampak bahan A. Bahan A ni, dia masuk cara apa bahan A? Ni,
Bahan B masuk cara apa? Tengok bahan B dulu, dia ada ATP kan? Dia ada Ya. tenaga. So ini Pengangkutan aktif. okay, very good. Pengangkutan aktif. Bahan B? Resapan berbantu. Nice. Resapan berbantu. Betul lah. So nampaknya struktur kamu bagus Jadi jangan salah soalan struktur yang mudah ni. Sebab esei kita tak tahu lagi tau macam nasib esei ni boleh dapat markah penuh ke tak. Jadi better untuk soalan struktur yang pendek-pendek biar kita betul semua. So kita tengok jawapan. Okey. Resapan berbantu. Kalaulah kamu jawab resapan ringkas pun masih diterima. Okey. Yang bahan B ni pengangkutan aktif. Okey, betul lah apa yang kamu jawab tu. Okey, next. Dia tengok, dia kata nyatakan dua perbezaan antara cara pergerakan bahan yang ditunjukkan dalam rajah 1.1 dan 1.2. Maksudnya, beza resapan berbantu dengan pengangkutan aktif. So, beza dia kita boleh tahu kan. Pertama, dia punya pergerakan dia. Pergerakan dia pertama kalau pengangkutan aktif, dia perlukan ATP. ya, dia perlu tenaga atau ATP. Dalam bentuk ATP lah. Kalau resapan berbantu, tak perlu tenaga. Ni basic kamu tahu. Satu perbezaan. Lagi perbezaan yang kedua, sebab dia dua markah je. So, dua perbezaan je. Aktif ni, dia punya pergerakan bahan dia bergerak daripada kepekatan Tinggi ke rendah. rendah ke tinggi. Rendah ke tinggi. Yang ni kalau resapan membantu tinggi ke rendah. Sebab yang aktif ni dia lawan arus Dia daripada kepekatan rendah dia pergi ke kepekatan yang lebih tinggi. Macam tu. Okey, tengok. So ataupun ayat dia, tengok ayat dia. Okey, resapan ringkas atau berbantu tadi. Okey, bahan bergerak menuruni kecerunan kepekatan. Maksudnya daripada kepekatan tinggi ke rendah. Tapi kalau nampak ke jawapan, saya try zoom sikit. Nampak cikgu? Okey, thank you. Okey, tapi kalau pengangkutan aktif, bahan bergerak menentang kecerunan kepekatan. Maksudnya daripada rendah ke tinggi. Kalau kamu jawab rendah ke tinggi pun okey. Kalau kamu nak jawab menentang kecerunan kepekatan lagi, okey lah. Okey, tenaga tidak diperlukan, tenaga diperlukan untuk pengangkutan aktif. Kalau nak buat ayat ni, kena ada perkataan mana kala. Boleh Mana Boleh kala. cikgu. Saya bukan tak nak galakkan kamu buat jadual sebab ada argument antara cikgu ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. So better kita ambil jalan tengah, kita buat ayat. Ayat boleh, tak ada masalah. Okey, kecuali kalau dia cakap buat jadual. Kamu kena buat jadual ikut arahan lah. Dia tak pernah cakap lagi, tak apa. Proses ini terus berlaku hingga keseimbangan dinamik tercapai. Tapi kalau aktif transport ni, proses ini mengakibatkan pengumpulan atau penyingkiran bahan. Maksudnya dia tak akan berhenti. Dia akan kumpul je benda tu jadi banyak. Dia tak akan tunggu keseimbangan. Okey, boleh Mana-mana dua betul. Biasa kita ambil yang dua ni lah. Okey, betul. Macam mana cara dia kira? Dua-dua perbandingan ni mesti betul. Baru satu markah. Bukan satu-satu, bukan. Kalau kamu cakap satu ayat je, lepas tu tergantung, tak ada cakap mana kala apa, tak dapat markah. Okey, clear Clear cikgu. Sebab biasanya budak kadang-kadang dia cakap, student dia cakap, contoh pengangkutan aktif memerlukan tenaga, titik. Lepas tu dia cakap perbezaan lain, dia tak sambung. Manakala resapan tidak memerlukan tenaga, dia tak sambung tu. Jadi dia akan dapat kosong dekat perbezaan tu. Okey, boleh. So next. Okey, yang ni. Cuba nampak ni, dia kata keadaan satu sel tumbuhan direndam dalam air suling selama 1 jam. Okey, lepas tu sel tumbuhan tu dikeluarkan dan direndam dalam garam kepekatan tinggi selama 1 jam. Kena faham, mula-mula direndam dalam air suling. Air suling kita tahu sifat dia apa? Isotonik. Hypo sayang. Oh, hypo Kena ingat ni. Air suling, hypo. Okey. So kalau iso tu dia larutan yang kepekatan dia rendah lah. Okey. Kalau macam kita cakap contoh air suling, lepas tu ada sukrosa 1.0 m contoh lah.
Yang ni 5.0 M dia punya kepekatan. So yang kepekatan ni mungkin dia hypertonic. Kalau dia bagi 3 larutan lah. Satu ni akan jadi iso, air ni akan jadi hypo. Macam tu cara dia. Kamu kena tengok 3 larutan tu. Macam tu. So next, yang ni keadaan dia dalam hypo segah lah. Lepas tu dia letak dalam larutan garam kepekatan tinggi. Garam kepekatan tinggi apa sifat dia? Hyper. Hypertonic. Okay, nice. Very good. So kita tengok. Soalannya adalah lukis. Dia kata lukis keadaan sel selepas 1 jam. Betul tak? Okay. Maksudnya lepas dia letak kat garam tu lukis. Macam mana kamu nak lukis? Kamu kena lukis guna pensel. Seelok-eloknya label lah. Macam mana nak lukis? Okay, saya lukis ni. Okay. Ni buruk je lah tengok. Macam mana keadaan dinding sel tu berubah tak? Tak. Tak, sebab dia kan tegar cakap kan. Okey, apa yang terjadi dengan sel tadi? Sitoplasma semua. Sitoplasma mengecut. Macam ni kan? Yes. Belajar lukis belajar lukis. Okey, kat mana letak nukleus? Sini Mana-mana letaklah mana-mana je. Okey. Okey. Lukisan macam ni. Lepas tu label lah. Cikgu, label tu dalam kotak tu ke ataupun boleh keluar-keluar? Boleh keluar. Alright. Lukisan dalam kotak. Okay, so explain your answer. Okay, kita tengok jawapan. Nak kejar masa ni. Okay, ni jawapan dia. Walaupun skema jawapan dia tak tunjuk label, tapi seafdalnya label lah. Label je. Okay, kecuali kalau kamu tak tahu label. Okay, so nampak? Ini jawapan dia. Jadi dia kata berikan sebab. Yang kedua tu dia bagi jelaskan jawapan anda dalam B1. Maksudnya apa jawapan lukisan ni? Apa sebab dia? Jelaskan. Jadi jelaskanlah memeram plasma tertarik menjauhi dinding sel. Vakul mengecil. So kalau lukisan macam ni, ingat memeram plasma dengan vakul kena terangkan. Okey. Air meresap keluar daripada sel tumbuhan secara osmosis. Maka kamu dapatlah 3 markah. Itu cara dia. Boleh? Boleh, cikgu. Nampak macam senang kan? Tapi nanti boleh dapat soalan tu. Okey, tak apa. Yang ni kita baru belajar. Saya nak tengok boleh jawab tak? Lambat lagi nak sampai esei ni. Tengok. Menunjukkan proses perkembangan gamet. Menunjukkan struktur bunga. Lepas tu dia tunjuk. Yang ni gambar apa ni? Ingat tak? Sel gamet betina. Okey, dia nak buat pundik embryo semua tu kan. Okey, yang ni. Jadi dia tanya apa proses X ni. Okey, mari kita lihat gambar soalan dia. Namakan proses X. Saya reverse balik sebab tak muat kan. Proses X ni maksudnya daripada satu sel ni dia jadi 8. Perasan tak? Kena faham lah. Kena faham lah apa yang kamu nampak dalam gambar tu kamu kena faham. Daripada 1 jadi 8. Apa proses X tu? Mitosis. Yes, very good. Mitosis. Apakah kepentingan proses X yang disebut di B1? Nanti kita tengok jawapan. Kenal pasti struktur yang menunjukkan proses dalam rajah 5.1. Okey. Jap. Apa kepentingan proses mitosis ni? Yang ni kita kena tengok dan identify structure yang menunjukkan proses ini. Okey, tengok balik. Yang mana satu yang menunjukkan proses mitosis ni? Q ke P? P. P. Okey, very good. Yang ni jawapan dia P. Jangan namakan pula. Kalau dia tanya struktur mana, namakan je lah P. Ikut arahan dia. Jangan melawan arahan lah. Jangan go against the arahan. So ni mitosis betul. Okey, tujuan mitosis tadi pertama menghasilkan 8 nukleus yang sama. 8 nukleus yang sama. Itu tujuan dia. Daripada 1 dia nak jadi 8. Tujuan dia menghasilkan 8 nukleus yang sama. Dan nukleus ini bersifat haploid. Okey, maksud dia kalau saya nak buat jawapan ni, yang ni dia kira P1 maksudnya point 1 dia tanda, point 2 dia tanda. Kalau saya nak buat jawapan, saya boleh buat jawapan ni. Kepentingan dia menghasilkan 8 nukleus yang sama. Okey,
Lepas tu saya boleh buat ni 8 nukleus haploid yang sama. Ataupun buat 2 ayat nukleus yang dihasilkan bersifat haploid. Pandai-pandai lah, kreatif lah. Alamak, haploid. Okay. So yang ni jawapan dia. Sekejap. Apa jawab Q? Soalan ni betul ke? Sebab yang ni ada 8 ni dalam ovari kan? Yes, cikgu. Megaspora. P kan? Ya. Tapi kenapa dia jawab Q lah? Soalan salah. Okay, so jawapan dia P. Betul kan? Jangan bagi saya. Okay, ini jawapan ni saya ambil daripada soalan SPM tahun-tahun lepas. Jadi kalau dia salah, mungkin dia ada salah skema lah. Okay, so jawapan dia adalah P. Okay, next. Tengok soalan seterusnya. Okay, kita tengok. Kerata memanjang bahagian sekuntum bunga yang terlibat dalam persenyawaan. Okay, nampak yang ni kita dah belajar itu stigma lah, tube nukleus semua ni. Okay, soalan dia ialah, jelaskan apa yang berlaku selepas debunga melekat pada stigma. Kita dah belajar dah. Bila debunga melekat pada stigma, melekat, apa yang terjadi? Debunga ni akan bercambah. Debunga bercambah, betul tak? Debunga bercambah. Lepas tu nukleus penjana Ini hasilkan tube. bukan, nukleus tube akan hasilkan tube debunga. Yang ni kita karang dululah kita punya jawapan. Nukleus penjana pula dia akan membahagi, okey, menghasilkan 2 gamet jantan. Yang ni betul tak? Ya, cikgu. So kita tengok jawapan. Okey. Debunga melekat pada stigma, gula pada stigma merangsangkan debunga bercambah. Okey, betul So yang nampak debunga melekat pada stigma, gula pada stigma ni merangsang debunga bercambah. So dapat 1 poin sini, 1 poin sini. Okey, hujung tiub debunga sampai pada ovari akan merembeskan enzim yang mencerna tisu stil supaya tiub debunga memanjang ke arah ovul. Ni jawapan dia lebih spesifik maksudnya hujung tiub debunga yang sampai pada ovari merembeskan enzim supaya dia boleh cernakan stil tu. Jadi tiub debunga ni memanjang ke arah ovul. Jadi kalau jawapan yang kita tambah tadi, okey, jawapan yang kita tambah tadi ialah nukleus tiub menghasilkan tiub debunga. Okey, lepas tu nukleus penjana menghasilkan 2 gamet jantan. Okey, yang ni dia kira mana-mana 2 poin yang betul, walaupun kamu tulis 5 ayat tu betul, dia akan kira 2 markah maksimum. Okey, mana-mana 2 poin yang betul Okey, next. Sekejap. Pergi soalan balik. Terangkan apa yang berlaku kepada struktur Q semasa bergerak ke arah ovul bagi memastikan persenyawaan ganda 2 boleh berlaku. Struktur Q tadi, sekejap saya ingat. Q adalah ni, tiub debunga ni. Nukleus tiub ni, tiub debunga. Okey, Q. Sekejap. Okey, yang ni nukleus tiub di depan. So Q ni nukleus di belakang. Jadi Q ni adalah nukleus penjana. Okey, Q ni adalah nukleus penjana. So apa yang berlaku pada struktur Q? Apa yang berlaku pada nukleus penjana ni masa dia bergerak ke arah ovul? Okey, so kita tahu nukleus penjana ni dia akan menghasilkan 2 gamet jantan. Okey. Kemudian tengok jawapan dia.
Okey. Markah pertama ialah dia namakan Q ni. Q ialah nukleus penjana. Okey, Q membahagi secara mitosis menghasilkan 2 gamet jantan. Okey, betul jawapan kita tadi. Q membahagi menghasilkan 2 gamet jantan. Cumanya bila kamu ada soalan P dan Q, macam ni soalan huruf. Okey, bila kamu nak jawab, pertama sekali kamu namakan struktur itu. Namakan struktur. Maksudnya kalau macam dia kata apa peranan struktur Q bla bla bla, kamu buatlah Q ni adalah nukleus penjana. Sebab nama struktur saja kamu dapat 1 markah. Lepas tu baru kamu sebut apa yang Q buat. Q membahagi secara mitosis ni 1 markah. Lepas tu membentuk 2 nukleus atau 2 gamet jantan ni 1 markah. Okey, maksimum dia ambil 2 markah. Okey, boleh Okey, next. Kita tengok soalan ketiga. Sorry dia tak boleh buat satu page ya, nanti kecil sangat. Huraikan proses persenyawaan ganda 2 pada tumbuhan berbunga. Okey, so kita try rangka jawapan. Okey, macam mana persenyawaan ganda 2 pada tumbuhan berbunga? Kita tahu yang satu gamet jantan dia senyawakan apa? Dia senyawakan sel telur untuk dapat zygote diploid. Betul? Ya, cikgu. Satu lagi gamet jantan dia akan senyawakan apa? Nukleus kutub. Nukleus kutub. Dia akan hasilkan endosperma yang triploid. Okey, yang ni basic je. Basic kita tahulah. Okey, so kita tengok jawapan. Okey. Tengok, salah satu gamet jantan bergabung dengan nukleus sel telur. Okey, betul jawapan tadi 1 markah. Okey, membentuk zygote diploid. Kita dah sebut tadi 1 markah. Betul lah apa yang kita rangka tadi, betul. So, satu lagi nukleus gamet jantan bergabung dengan 2 nukleus polar ataupun kutub, 1 markah. Kalau kamu nampak, setiap ayat kita tu ada markah kalau kita buat dengan betul. Membentuk nukleus triploid, 1 markah. Boleh juga sebut endosperma triploid ke nukleus diploid, mana-manalah. Nukleus diploid akan membahagi membentuk endosperma yang akan membekalkan makanan kepada embrio. Okey, dia akan ambil mana-mana 3 poin. Maksudnya, kalaulah contoh cikgu jawab salah satu gamet jantan bergabung dengan nukleus sel telur membentuk zygote diploid, satu lagi nukleus gamet jantan bergabung dengan 2 nukleus kutub. Sampai sini je saya jawab. Contoh. Tak ada idea dah. Sampai sini je. Kamu dah dapat 3 markah. Nampak? Maksudnya kamu tak sebut pun pasal endosperm kat bawah ni. Tak pun kamu sebut sampai sini je, kamu dah dapat full mark 3 markah. Boleh faham Faham cikgu. Okey, nampak jelas kan tu? Nampak. Okey, sebelum masuk esei tarik nafas dulu. Esei ni panjang Okey, yang ni kertas 2 bahagian B. Dan sebenarnya bahagian B dengan C ni dia lebih kurang je. Dua-dua jawab dalam bentuk esei. Jadi teknik dia sama, cuma kena ada soalan kebat. Ada esei yang kebat, kamu kena bagi pendapat kamu lah. Macam tu. Ada soalan pilihan, ada soalan ramalan, macam-macam lah. Okey, so tengok tips untuk bahagian B. Tak apa, tarik nafas dulu. Okey. Pemilihan soalan mesti dibuat berdasarkan kefahaman anda tentang kehendak soalan. Pilih yang paling kamu faham. Dan kena fahamlah kehendak dia. Sebab ada kes buat satu muka surat esei markah kosong Sebab tak faham apa soalan nak, jawab lain memang kosong Saya pernah tanda yang kosong. Kesian lah, penat tulis. Okey, sediakan rangka jawapan. Senaraikan isi penting. Maksudnya kamu buat dulu dekat kertas lain isi penting. Buat dulu, reka dulu. Macam karangan bahasa Melayu tu. Dah yakin paling banyak poin, barulah kamu tulis. Jangan main tulis terus. Nanti tak tersusun Jawapan mesti dalam bentuk perenggan. Setiap perenggan, satu isi penting. Supaya kamu senang nak tengok apa kesilapan kamu dan apa yang kamu dah jelaskan. Buat satu perenggan, lepas tu buat lagi satu perenggan. So tahu ni satu isi je. Jangan buat 2 isi dalam satu perenggan, nanti kamu pening. Ataupun idea dia tulis tajuk kecil Contoh
Contoh, pilih burger ayam dan burger sayur mana lagi sihat. So kamu buatlah pilihan burger sayur macam contoh lah. Okey. Lepas tu soalan dia pilih yang kesan. Kamu tulis tajuk kecil. Kesan baik. Baru buat perenggan kamu. Lepas tu tulis bawah. Kesan buruk. Buat perenggan. Cara tu lebih tersusun. Lebih tersusun untuk kamu tulis. Jadi kamu nampak. Boleh tulis tajuk kecil, tak ada masalah. Tajuk kecil, lepas tu perenggan. Tajuk kecil, lepas tu perenggan. Okey. Lukis gambar raja berlabel yang kemas menggunakan pensel. Saya dah jelaskan yang ni. Mulakan setiap soalan yang baharu pada helaian kertas baru. Soalan baru, kertas baru. Okey. Lepas tu, letak nombor soalan. Itu je lah tips dia. Okay, next. Meletakkan tajuk kecil pada setiap penerangan, saya dah jelaskan tadi, menggunakan manakala untuk soalan perbandingan. Perbandingan ni, dia bukannya perbezaan je. Perbandingan adalah perbezaan dan persamaan. Kalau dia kata perbezaan, baru perbezaan saja. Okay. So, next. Okay, contoh yang ni, ni adalah mitosis. Mitosis ni, okay, tak tahulah ingat lagi ke tak kamu ni. Okay, tengok. Ni adalah G1, S, G2 dalam mitosis. Lepas tu ada mitosis sini dan sini sitokinesis, betul? Yes, Cik. Okey, sitokinesis. Buat-buat ingatlah. So, terangkan proses Y dalam tumbuhan. Sitokinesis dalam tumbuhan macam mana? Ingat lagi tak? Kalau sitokinesis dalam sel haiwan, dia cuma cerutkan je sel tu. Maksudnya sel ni, lepas tu dia cerut kat tengah ni, sitoplasma dia, membran dia, cerut kat tengah, lepas tu dia jadi 2 sel. Okay, tapi kalau sel tumbuhan, dia tak ada pencerutan macam tu. Dia bentuk vesikel kat tengah. Vesikel kat tengah, vesikel ni bercantum, lepas tu dia akan bahagi sel ni jadi 2. Yang tu. Boleh? Tengok jawapan je lah. Tengok. Okay. So ini jawapan dia. Bila disebut terangkan proses Y, disebut, saya dah kata dia ada huruf kan, dia ada huruf. Jadi benda pertama kamu perlu buat ialah namakan apa huruf itu. Namakan. Kalau dia kata terangkan proses Q, namakan Q tu apa dulu. Contoh macam ni, proses Y adalah sitokinesis. 1 markah. Kena namakan lah, proses Y adalah sitokinesis. Kalau awal-awal kamu tak sebut proses Y tu apa, tak ada markah lah yang ni. Okay, sitokinesis dalam sel tumbuhan bermula bila vesikel terbentuk dan bercantum membentuk plat sel di bahagian tengah sel. Jawapan ni ada dalam buku teks tingkatan 4 bab 6. Cari tingkatan 4 bab 6. Okey. Plat sel berkembang ke arah luar sehingga bercantum dengan membran plasma dan membentuk dinding sel baru. Pada air sitokinesis, 2 sel anak diploid terbentuk. Ini adalah poin-poin dia. Tulis dalam bentuk perenggan macam ni. Nampak ni satu perenggan, ni satu perenggan, satu perenggan. Okey, boleh faham yang tu cara jawab dia. Saya tak nak cakap pasal konten pasal konten lagi kamu tak ingat konten susah juga. Jadi yang penting cara jawab ni. Boleh? Boleh, Cikgu. Okey, bismillah. So next. Seorang peladang mahu menghasilkan pokok pisang dalam jumlah yang banyak dalam masa yang singkat untuk tujuan komersial. Huraikan teknik tersebut. Okey, siapa tahu apa teknik yang dia kena guna ni? Ingat lagi tak? Bab 6. Tingkatan 4. Culture tissue ke? Yes, kultur tisu. Pandai. Kultur tisu. Tu tisu ni maksud dia ambil mana-mana bahagian tumbuhan yang dia nak biakkan tu, dia ambil. Dia ambil mana-mana bahagian tumbuhan. Contoh kalau carrot. Contoh macam carrot. Okey, saya boleh ambil bahagian ni. Bahagian ni saya ambil sekeping ni. Dia akan jadi eggplant ni. Kita panggil eggplant lah. Bahagian tumbuhan tu dijadikan eggplant. Kita letak dalam agar. Agar tu penuh dengan nutrien. Nutrien untuk pertumbuhan. Letak agar ni. Jadi lepas beberapa minggu daripada sekeping carrot tu, dia akan berkembang jadi kalus tau. Berkembang jadi kalus. Nanti cari baliklah Google, tengok balik buku teks.
Kalus tu nanti dia akan jadi anak pokok. Anak pokok ni dia akan pindahkan ke tanah. Itu cara dia dapat tumbuhan daripada kepingan carrot tu. Dia dapat tumbuhan baru dalam masa yang singkat dengan cara aseks, tanpa pembiakan seks. Okey, itu cara dia. Boleh faham yang tu? Simple je penerangan tu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, so kita tengok jawapan lah. Kalau saya suruh sekarang jawapan kan mending pula. Okey, kena nyatakanlah teknik yang digunakan apa? Teknik kultur tisu. So 1. Okey, boleh? Kalau teknik daripada awal ni dah salah, contohlah dia ingat benda lain. Dia pun terangkan benda lain. Salah semualah. So kena tahulah teknik kultur tisu. Teknik ini dijalankan dengan explant. Explant ni mana-mana bahagian pokok pisang. Dimasukkan dalam medium kultur. Medium kultur yang ada semua nutrien dengan hormon pertumbuhan. Explant ni membahagi secara mitosis untuk membentuk kalus. Kalus berkembang membentuk embrio atau anak pokok pisang. Anak pokok pisang ni dia kena pindahan ke mana? Tanah. Supaya dapat meneruskan pertumbuhan akar dan daun. Sebab kalau dah jadi anak pokok, kalau duduk dalam nutrien tu, tak cukup nutrien tu sebab dia nak berkembang. So kena letak kat tanah. Tu cara dia nak dapat dalam masa yang singkat. So kat sini dia boleh bagi markah 1 ni. Lepas tu explant ni 1. Lepas tu medium kultur ni 1. Macam tu cara dia bagi markah. Lepas tu membahagi secara mitosis membentuk kalus ni 1. Macam tu. Dapat embrio 1. Kemudian dah ke tanah 1. Okey, nampak cara dia? Nampak tersusun kan? Buat macam tu. Cara kamu tersusun juga. Okay. So next. Terangkan kelebihan teknik tersebut. Apa kelebihan kultur tisu rasa-rasanya? Kelebihan dia. Ni fikir ya. Dalam ini tak ada dalam buku teks tau. Kelebihan dia yang pertama, dia boleh biarkan pokok dari mana-mana bahagian tumbuhan. Itu 1. Betul tak? Okey lagi ke ni? Macam tu. Lepas tu dia tak perlukan pembiakan seks untuk biarkan tumbuhan. Apa lagi? Kalau dia ada sifat ketahanan terhadap penyakit, jadi sifat ketahanan tu akan diwarisi oleh dia punya anak pokok lah. Itu 1. Lepas tu ciri yang dikehendaki, contoh je lah saya bagi ni, lagi tunjuk jawapan. Ciri yang dikehendaki dapat diwariskan. Maksudnya sama je. Kalau carrot tu ciri dia macam ni, bila kita buat kultur tisu, semua anak-anak pokok dia akan sama je ciri dengan dia sebab dia tak ada variasi. Dia macam klon. Macam klon, yes. Okay, tengok. Tumbuhan dengan ciri yang dikehendaki dapat dihasilkan. Sebab dia sama daripada bahagian sama, so anak pokok dia akan semua ciri sama. Tak ada perbezaan. Kalau kita kacuk kan ciri lain-lain. Okay, tumbuhan dengan pokok pisang baru dapat dihasilkan dari mana-mana bahagian tumbuhan. Lagi, masa untuk jadi matang lebih singkat. Sebab kita tak perlu tunggu lama lah. Kita tunggu berapa minggu dapat anak pokok. Terus tanam kat tanah. Okay, tumbuhan baru dapat dihasilkan dengan banyak dalam masa yang singkat. Ini cara kita jawab. So, dapatlah 4 markah. Boleh Yang ni kira macam kebat Sebab kita kena fikir. Dia tak, dalam buku tak ada Okay, next. Okay, 2 jenis pembahagian sel P dan Q. Ni pembahagian apa ni? Ini P, ini Q. Meiosis. P apa P? Ni tak ingat kot. Ingat lagi ke? P mitosis. Mitosis. Q meiosis. Korang okey lagi ke ni? Okey cikgu. Okay, saya try laju sikit sebab saya nak habiskan essay ni. Okay. So, tengoklah perbezaan dia. Yang ni kamu selak baliklah buku tingkatan 4 Nampak tak perbezaan dia? Kromosom ni tersusun di satah khatulistiwa, tapi yang meiosis ni kromosom homolog, kromosom pasangan yang tersusun di satah khatulistiwa. Tu nanti kena baca balik kena baca balik. Okay. So tengok ini jawapan dia.
Ini jawapan dia Okey. Ya Allah. Sekejap. Okey, yang pertama sekali, bila dia bagi huruf, ingat, kena namakan dulu. P mitosis, Q adalah meiosis. Okey, clear Namakan dulu. Lepas tu baru kamu buat perbezaan dia. Saya nak pergi soalan esei lain ni sebab banyak lagi. Okey, yang ni baru namakan perbezaan dia. Boleh? Nanti baca balik, boleh? Boleh cikgu. Kalau sempat kita patah balik sekejap. Okey, kertas 2 bahagian C. Takut tak sempat, dah 9:11 dah ni. Okey, bahagian C cuba tengok. Ini soalan LPM saya ambil daripada buku format. Dia kata, cuba tengok gambar pokok getah dengan pokok kacang. Kekacang ni maksudnya yang akar dia ada nodul macam ni. Pokok kacang ada nodul macam ni. Nampak tak tu? Nodul. Biji tu. Okey. So, bincangkan bagaimana tumbuhan kekacang membantu pertumbuhan anak-anak pokok getah itu. Kita tengok dua soalan jadilah sempat. Okey, macam mana pokok kacang ni tolong pertumbuhan getah ni? Yang ni kena tahulah. Okey, saya bagi clue Pokok kekacang ni dalam dia ada bakteria. Bakteria ni dia tolong ikat nitrogen daripada udara untuk diserap oleh tumbuhan. Dia macam ni lah. Tumbuhan dia perlukan nitrogen untuk buat protein. Okey? Rhizobium ke cikgu? Rhizobium, yes. Rhizobium. Okey, yang kita buat kita nitrogen latihan tu tapi belum belajar lagi, minggu depan baru belajar. Tapi sebab soalan ni ada, saya terpaksa bincang bincang je lah Okey, so macam ni, tumbuhan dia perlukan nitrogen untuk buat protein. Buat protein CHON. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Laju sikit So, perlukan nitrogen untuk buat protein. Jadi, nitrogen dekat udara tu, atmosfera tu, tumbuhan tak boleh ambil direct tau. Dia tak boleh ambil direct. Dia bukannya boleh serap direct macam tu, tak. Dia kena tukar jadi nitrat baru dia boleh serap. Nitrogen dalam udara tu perlu ditukar jadi nitrat baru boleh serap. Jadi siapa yang boleh tukar ni? Salah satu yang boleh tukar ni adalah tumbuhan legum ni. Tumbuhan legum ni dekat dia punya akar ada nodul. Dalam nodul ni ada bakteria Rhizobium sp. Dia boleh serap nitrogen daripada atmosfera tu, diikat. Nitrogen tu jadi amonium. Lepas jadi amonium, ada bakteria dalam tanah pula tukar jadi nitrat. Jadi nitrat tu barulah pokok getah ni boleh serap nitrat tu. Barulah pokok getah ni boleh guna. Itu je lah. Itu konten lah. Tapi cara jawab dia macam ni Okey. Cara jawab dia begini. Anak pokok getah memerlukan nitrogen untuk sintesis protein tapi dia tak dapat mengambil nitrogen secara terus dari atmosfera. Nitrogen perlu ditukarkan pada nitrat iaitu bentuk yang boleh diserap oleh tumbuhan. Itu faham Lepas tu tumbuhan kacang ni dia boleh bantu dengan bina nitrat serap anak pokok getah. Okey, bakteria pengikat nitrogen yang hidup. Rhizobium sp ni akan ikat jadi amonium. Lepas tu amonium ni tukar pada nitrit oleh bakteria Nitrosomonas. Barulah jadi nitrat. Lepas tu barulah diserap oleh anak pokok getah. Ni saya baca laju lah sebab kita nak pergi esei yang satu lagi. Okey, boleh Ini kamu dapat PowerPoint ni baca balik betul-betul. Ini cara lengkap. Nampak cara dia jawab. Satu perenggan. Jangan campur semua dalam satu perenggan. Semua isi satu perenggan. Nanti kamu yang pening Okey, next. Ni gambar je lah. Okey. Cadangkan satu kaedah untuk mengawal populasi tikus tanpa menggunakan racun perosak. Yang ini ada dalam bab yang kita akan belajar minggu depan iaitu kawalan biologi. Saya terangkan sikit je lah. Kawalan biologi ni maksudnya guna pemangsa semula jadi untuk bunuh haiwan perosak. Contoh kalau dia nak hapuskan tikus tanpa guna racun, dia kena guna apa? Helang. Helang susah nak bela. Burung. Burung hantu, very good. Burung hantu. So burung hantu, tengoklah. Dia ada 7 markah, so ada 7 point. Okey, tengok apa dia cakap. Terangkan macam mana kaedah ini berfungsi. So kita pergi jawapan. Pelan sebut boleh guna kaedah kawalan biologi. Ini satu markah. Okey, kaedah kawalan biologi adalah kaedah mengawal haiwan dengan menggunakan musuh semula jadinya. Satu markah.
Kaedah ni menggunakan interaksi mangsa-pemangsa satu markah. Macam tu. Boleh? So dia boleh guna pemangsa bagi tikus iaitu burung hantu. So cara kamu cerita ni macam penceritaan yang tersusun tau. Daripada kaedah tu nama apa, lepas tu cara dia, apa interaksi dia guna, baru cerita apa yang dia guna burung hantu. Macam tu. Faham? Okey. Tulislah kaedah ni tidak memerlukan racun. Lepas tu apa kebaikan dia? Murah, selamat dan tidak mencemarkan alam sekitar. Macam tu. Kamu elaborate sampai dapat 7 poin. Okey, nanti baca balik ni. Sebab saya nak tunjuk satu soalan. Apa kesalahan pelajar ni sekejap. Takut tak sempat 9.17. Okey. Banyak ni soalan esei ni. Saya ingat tak cukup. Sangat banyak. Nanti boleh kamu baca untuk ulang kaji. Okey, saya nak tunjuk ini je. Okey, tolong tengok. Ini contoh soalan yang mudah. Saya nak tengok kamu jawab macam mana. Okey, jadual menunjukkan kandungan nutrien salaiza ni dalam burger ayam dan burger sayur. Dia bagi 2 burger. So, dia tunjuklah protein berapa, karbohidrat berapa, lemak berapa, natrium, serat berapa. Berdasarkan jadual di atas, cadangkan burger yang terbaik untuk diet pelajar yang berumur 16 tahun. Okey, pelajar berkenaan mengambil burger itu setiap hari untuk tempoh yang panjang. Bincangkan kesan pemakanan terhadap kesihatan. Okey, saya guna soalan simple ni untuk last supaya kamu boleh brainstorming lah. Okey, apa keyword kat sini? Dia nak apa? Burger yang terbaik. Yes. Bulatkan kat sini. Macam cara jawab soalan. Cadangkan burger yang terbaik. Pilih burger dulu. Okey, lepas tu pelajar berkenaan mengambil burger setiap hari untuk tempoh yang panjang. Apa lagi dia nak? Kesan pemakanan. Kesan pemakanan. So ada 2 benda kamu kena jawab kat sini. Cadangkan burger dan kesan pemakanan. Okey, next. Tengoklah burger ayam dengan burger sayur ni. Tengok. Ni contoh jawapan. Apa kesalahan pelajar ni? Yang tu saya nak ajak kamu bincang. Cuba tengok contoh jawapan pelajar. Burger mengandungi protein yang tinggi. Ia mengandungi lemak yang tinggi. Mengandungi karbohidrat. Remaja ini boleh menjadi gemuk. Tiada sayuran dalam burger boleh menyebabkan sebelit. Okey, boleh nyatakan pada cikgu berapa markah nak bagi budak ni? Tak tahu. Tak apalah. Teka je. Rasa-rasa 3. 3 lah kot. 3 lah kot nanti saya tunjuk berapa markah dia dapat. Okey. Apa kesalahan dia? Dia tak state which burger. Yes, very good. Pertama, dia tak pilih burger. Dia tak pilih burger. Tu satu kesalahan dia. Jadi kamu jangan buat kesalahan yang sama. Dia tak pilih burger. Okey, apa lagi? Burger mengandungi protein yang tinggi. Yang ni tak boleh terima sebab dia tak bagi tahu burger mana. Betul tak? Betul. So dah salah satu dah. Ia mengandungi lemak yang tinggi. Sama juga benda sama. Burger yang mana? Hanya sebab dia tak state burger. Salah. Mengandungi karbohidrat. Betul salah? Salah. Salah sebab tak tahu burger mana. Burger mana? Tak tahu. Remaja ini boleh menjadi gemuk. Mana apa ayat yang lebih proper daripada gemuk ni? Obes. Yes, obesity. Jangan guna perkataan gemuk. Gunalah obesity. Cantik sikit ayat tu. Jadi, tapi dia still tak boleh terima sebab dia tak nyatakan burger mana. Tak tahu burger mana. Tidak ada sayur-sayuran dalam burger. Boleh menyebabkan sembelit. Sebab dia dah cantik dah. Tapi apa silap dia? Tak pilih. Tak pilih burger. So, jawapan dia budak ni dapat kosong. Student ni dapat kosong Tak ada markah, relax. Inilah bahaya dia, cuai. Macam ni. Ini bahaya lah. So kita tengok contoh jawapan yang proper. Adakah kamu wajib pilih burger daging atau wajib pilih burger sayur? Kena refer soalan kan? Dia sebenarnya tak kisah. Dia soalan terbuka. Maksudnya kalau kamu pilih burger sayur boleh. Kalau kamu pilih burger ayam pun boleh. Yang penting kamu punya sebab tu kena betul. Faham? Itu nama dia soalan respon terbuka. Apa pun pilihan kamu tak salah tapi sebab kamu mesti betul. Contoh, ini jawapan yang proper lah. Contoh jawapan pilihan saya pilih burger ayam. So apa sebab saya? Buat tajuk kecil, nampak ni tajuk kecil. Kesan baik.
Tajuk kecil macam ni. Kesan baik. So kesan baik dia mengandungi protein yang mencukupi untuk bina sel-sel baru. Cara kamu jawab, kamu letaklah dia mengandungi protein. Tak cukup dengan tu. Untuk apa protein tu? Nyatakanlah untuk bina sel. Maksudnya buat dia punya ayat dan fungsi dia. Ayat dan fungsi dia. Ayat dan fungsi dia. Clear Nak kena tulis macam ni ke ataupun kesan baik, lepas tu perenggan, kesan buruk, lepas tu perenggan? Kesan baik, perenggan, kesan buruk, perenggan. Yes, betul. Alright. Yang ni saya jarakkan sebab nak untuk present. Okay. Okay. Saya anggap ni selang lah dekat test pad tu. Okay. Boleh je sambung kat sini. Protein, macam tu lah. Faham apa saya cakap? So, protein penting untuk sintesis enzim hormon hemoglobin. Satu markah. Ni satu markah. Ni satu markah mungkin ni. Burger ayam mengandungi karbohidrat yang mencukupi untuk bekalkan tenaga. Letaklah fungsi karbohidrat tu bekalkan tenaga. Satu. Kesan buruk apa burger ayam? Mengandungi lebih lemak berbanding burger sayuran. Satu. Lemak boleh menyebabkan obesiti. Satu. Mengandungi lebih garam boleh menyebabkan hipertensi. Satu. Macam tu. Mengandungi kurang serat yang boleh menyebabkan sembelit kurang merangsang peristalsis. Tu. So dapatlah markah. Okey. Dapat markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni peristalsis 1. 10 macam tu. Dapat full mark 10 markah. Macam tu maksud dia. Boleh? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Boleh saja. Kalau pilih burger sayur? Macam itulah apa kesan baik burger sayur. Mengandungi karbohidrat yang mencukupi sebab dia ada roti burger tu untuk bekal tenaga. Burger sayuran mengandungi kurang lemak. Menyebabkan kurang risiko penyakit kardiovaskular. Okey. Mengandungi garam yang mencukupi. Garam tak berlebihan sebab tak ada daging kan. Mengurangkan risiko hipertensi. Mengandungi lebih serat untuk merangsang peristalsis dan mengelakkan sembelit atau buasir. Okey. Kesan buruk dia tak ada semua asid amino perlu. Jumlah protein dia kurang sebab dia tak ada daging. Dan mengurangkan sintesis enzim ataupun sel baru. Itulah maksud dia. Study balik, betulkan cara kamu jawab. Sebab nanti kita punya peperiksaan seterusnya ni, kita akan buat format yang betul-betul. Maksudnya ada kertas 2. Kamu kena buat macam ni. Tajuk kecil, perenggan, tajuk kecil, perenggan. Okay, clear Okay. Itu sempat lagi tak? 6 minit lagi. Dah habis lah. Okay, cuma pesanan saya ialah walaupun kita KSSM, tapi kebanyakan soalan dia masih lagi berdasarkan soalan SPM tahun-tahun lepas. Maksudnya dia punya bentuk soalan tu lebih kurang sama. Cara jawab pun lebih kurang sama. Cuma format yang berubah, kertas 2 daripada AB jadi ABC. Itu je. Yang betul-betul banyak berubah kertas 3 So, apa yang kamu boleh buat? Buatlah soalan tahun-tahun lepas. Buat soalan tahun-tahun lepas. Itu yang benda yang kamu boleh buat sekarang. Baca balik semua tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Baca balik. Tak terlambat lagi. Sekarang boleh start. Start ulang kaji. Sikit-sikit daripada form 4 sampai form 5. Sebab cikgu habiskan silibus, kita takut tak sempat untuk ulang kaji balik semua. Betul tak? Jadi kamu buat juga ulang kaji kamu sendiri. Clear tak? Ya cikgu. Sebab bila kamu buat, lagi-lagi kertas 2 try cari soalan-soalan tahun lepas kertas 2. Bila kamu buat, kamu akan perasan dia punya trend jawapan dia sama je. Maksudnya cara jawab sama, skema jawapan dia pun sama, lebih kurang. Lama kamu akan dapat rentak dia. Okay, itu. Ada soalan setakat ni? Tak ada cikgu. Tak ada Okay.